Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا تعلم وتعلم تذكر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, beri kita kesihatan, kelapangan untuk kita masih lagi berkumpul membacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana membaca sirah Nabi ni antara perkara-perkara yang dianjurkan kepada kita bila mana masuknya bulan Rabiul Awal. Kerana bila masuknya bulan Rabiul Awal ini yang dijadikan tradisi para ulama pada bulan Rabiul Awal, dijadikan bulan bagi kita untuk merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahirkan kegembiraan kita kerana menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahirkan kegembiraan kita kerana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan fadlillah. Fadlillah ni kurniaan Allah, yang kata Ibnu Abbas membawa maksud ilmu. Wa rahmatihi, rahmat Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kedua nikmat tersebut falyafrahu, maka bergembiralah. Maka kita bergembira dengan kedatangan bulan Rabiul Awal. Hanya sahaja bila mana masuk bulan Rabiul Awal ini, apa yang nak kita lakukan? Secara ringkasnya lah. Maka antara tugas ataupun tanggungjawab kita yang pertama bila mana masuk bulan Rabiul Awal adalah kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Jadikan bulan Rabiul Awal bulan berselawat. Kerana apa? Kerana dengan menyebut, sering-sering menyebut ini memberi gerakan di dalam hati. Pergerakan di lidah, di lisan kita yang sering dilakukan akan menggerakkan hati. Maka apa yang sering dibicarakan oleh lidah akan sering difikirkan oleh hati. Maka bila mana kita banyak menyebut selawat, maka hati kita akan mengingati Nabi SAW, bertambah cinta. Maka dengan cinta tersebut menguatkan kita untuk mengikuti jejak langkah baginda, mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian yang seterusnya adalah kita daripada perbuatan amalan berselawat tersebut, kita tambahkan dengan mengikuti sunnah. Boleh jadi dalam kehidupan seharian kita ada banyak sunnah yang kita amalkan, hanya sahaja pada bulan ini kita tambahkan amalan yang baru, kemudian kita istiqamahkan sehingga masuk tahun depan kita tambah lagi, kita istiqamahkan, dan begitulah. Dan seterusnya untuk memperbaharui kembali ingatan dan ilmu kita terhadap Nabi kita, pengenalan kita terhadap Nabi kita dengan kita bacakan sirah Nabi. Maka jadikan bulan Rabiul Awal untuk membaca sirah Nabi, kembali mengingati keluarga Nabi, perjuangan Nabi, dakwah Nabi dan sebagainya, kehidupan Nabi daripada lahir sehingga wafatnya, untuk menambahkan pengenalan dan memperbaharui kembali ingatan kita terhadap Nabi kita. Maka sebelum ni kita telah membahaskan mabadi' asyarah yang kita kira dah berhenti hampir setengah tahun agaknya. Mabadi' asyarah ini permulaan bagi setiap ilmu. Semua ilmu dia mesti ada 10 perkara ini. Sebelum kita mempelajari apa ilmu pun kena ada 10 perkara ini yang telah kita bahaskan sebelum ini. Iaitu yang pertama, kita perlu ketahui namanya. Maka ilmu yang kita nak belajar ni adalah ilmu sirah. Satu. Kemudian definisinya. Apa definisi ilmu sirah yang kita bahas sebelum ini? Iaitu satu ilmu yang dengan ilmu tersebut dapat kita ketahui keadaan perihal berkaitan dengan diri Rasulullah SAW daripada awal kelahiran sehingga kewafatannya.
Yang mana dalam definisi ini perlu kita ketahui beberapa perkara berkaitan dengan Nabi. 6 perkara, iaitu syama'il, iaitu tabiat ataupun keadaan Nabi. Kemudian mu'jizat, kelebihan, khasais, khususiat Rasulullah. Mawaqif, iaitu pendirian-pendirian Rasulullah dalam berhadapan dengan situasi. Hukuk, iaitu hak-hak Nabi yang perlu kita tunaikan sebagai umat, antaranya berselawat kepada Nabi. Dan juga risalah, iaitu berkaitan dengan dakwah Nabi SAW dan sebagainya. Ini berkaitan yang perlu kita pelajari dalam ilmu sirah. Kemudian yang ketiganya adalah tajuk ataupun topik perbahasan. Yang mana topik perbahasan ilmu sirah adalah membahaskan tentang riwayat hidup Nabi. Maka di dalam ilmu sirah tidak kita bahaskan tentang jalur hadis ke, tentang hukum haram halal, tidak kita bahaskan dalam ilmu sirah. Ini penting kerana banyak terjadi pada zaman sekarang, bila mana dianjurkan sesuatu amalan, contohnya maulid, maka orang akan mengatakan mana dalilnya. Kita pun bagi satu dalil, kemudian ditanya apa status hadis tersebut. Jadi panjang perbahasan. Sedangkan dalam berkaitan maulid, kita bahaskan dalam fiqh, harus ke, sunat ke, sunnah ke, bid'ah dan sebagainya. Tapi dibahaskan jalur hadis, siapa perawi periwayatnya, itu dalam ilmu mustalah. Maka begitu juga dalam ilmu sirah ni nak kita bahaskan adalah tentang berkaitan dengan Nabi, bukan status hadis, bukan halal haram dan sebagainya. Bahkan sirah ada perbahasannya tersendiri, hadis ada perbahasannya tersendiri. Sahih di dalam sirah tidak semestinya sahih di hadis. Sahih di dalam hadis tidak semestinya sahih di dalam sirah. Begitu. Kemudian yang seterusnya adalah samarah. Samarah ni apa faedah yang kita dapat daripada ilmu tersebut. Ini supaya kita semangat belajar, supaya semangat kita nak mengetahui, dengan kita memahami ilmu ni apa faedah yang kita dapat. Maka faedah yang terbesar dalam mempelajari ilmu sirah adalah mencintai Rasulullah, kerana dengan kenal akan membawa kepada cinta. Maka kerana itu penting untuk belajar sirah untuk menambahkan rasa cinta. Dan seterusnya nisbah. Nisbah ni nak kata nilai ilmu hadis berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka boleh kita nisbahkan ilmu sirah ni antara ilmu yang terpenting di dalam Islam. Kenapa? Kerana semua ilmu-ilmu yang lain, termasuk hadis, termasuk fiqh ataupun tauhid, semuanya perlu dikaji melalui sirah. Dengan kita tahu perjalanan hidup Nabi, baru kita tahu hadis-hadis yang Nabi tuturkan. Baru kita tahu hukum hakam dikeluarkan ketika mana peristiwa Nabi bersama para sahabat. Barulah lahir fiqh di situ, barulah lahir hadis di situ. Maka tak diragukan lagi bahawasanya ilmu sirah adalah antara ilmu yang terpenting. Kelebihannya tidak syak lagi, ilmu hadis, ilmu sirah adalah ilmu yang penting dan mulia kerana apa-apa perbahasan, apa-apa perbuatan, apa-apa amalan, apa-apa pakaian, apa-apa bahasa, apa-apa tempat, apa-apa pun bila mana disandarkan kepada diri Rasulullah, maka dia adalah yang termulia. Maka bahasa yang terbaik adalah bahasa Arab, pakaian yang terbaik pakaian Nabi, tempat yang terbaik Mekah Madinah, tanah yang terbaik tempat dimakamkan Nabi SAW, keluarga yang terbaik keluarga Nabi, zaman yang terbaik zaman Nabi, umat yang terbaik umat Nabi. Semua yang berkaitan diri Rasulullah itu terbaik. Maka kerana itu ilmu sirah adalah antara seafdal-afdal ilmu. Kemudian yang seterusnya adalah dia punya pengasas ilmu sirah. Siapa yang menulis ilmu sirah ini? Maka kalau kita buka kitab Ibn Hisham yang ada di tangan kita sekarang ni, kita tengok pada muka surat 8 dan juga 9. Dalam muka surat 8 dan muka surat 9 ada sedikit menyentuh tentang asal usul ilmu sirah. Kalau ada di tangan kita, iaitu la taktubu anni syai'an illa al-Quran faman kataba anni syai'an ghayra al-Quran falyamhu. Jangan tulis sesuatu apa pun daripada aku selain Al-Quran. Barang siapa ni Nabi punya hadis yang Nabi beritahu pada para sahabat, barang siapa yang menulis sesuatu selain daripada Al-Quran, maka padamkan. Maka pada awal peringkat dakwah Islam itu, para sahabat mereka dilarang untuk menulis selain Al-Quran. Jadi ada sahabat yang dah tulis hadis, Nabi suruh padam.
Ini ketika mana permulaan Islam sahaja, kerana takut bercampur aduk antara Al-Quran dan juga hadis. Tetapi selepas itu Nabi membenarkan para sahabat untuk menulis ilmu hadis. Antara orang yang menulis ilmu hadis adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Antara orang yang mula-mula menulis ilmu hadis, Abdullah bin Amr bin Al-As, juru tulis hadis. Antara orang yang banyak meriwayatkan hadis selain daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis melalui ingatan dia yang kuat dalam satu peristiwa yang panjang akan diceritakan nanti. Adapun Abdullah bin Amr bin Al-As, dia adalah orang yang mencatat hadis-hadis Nabi yang diizinkan, bahkan disuruh oleh Rasulullah. Jadi yang hadis ini bermaksud pada peringkat awal. Kemudian hadis ini kurang ataupun tidak dibukukan oleh para ulama secara rasmi. Walaupun ada catatan, tapi bukan satu karangan buku. Catatan tu ada, catatan hadis dah berlaku daripada zaman Nabi. Bila mana ada catatan tentang hadis, ada catatan tentang sirah. Kan, kerana hadis juga adalah sirah. Hanya sahaja bukan satu kitab sirah secara rasminya. Begitu juga bukan kitab hadis secara rasminya. Maka bila permulaan menulis kitab hadis yang disebutkan secara rasmi, ini adalah kitab hadis, membahaskan tentang hadis. Yang disebutkan dalam kisah ini, itu keadaan ini berlanjutan sampai zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di situ ditulis dalam buku yang memegang tampuk kekhalifahan daripada tahun 99 sampai 101 Hijriyah. Maka para ahli sejarah menyebutkan bahawa Umar bin Abdul Aziz melakukan solat istikharah selama 40 hari untuk memutuskan penulisan ilmu hadis. Dan akhirnya Allah Ta'ala memilihkan keputusan itu untuknya. Maka ia mengizinkan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm untuk menuliskan ilmu hadis. Maka mulailah ia menulis ilmu hadis yang ia hafal dalam sebuah kitab dan dikirim di seluruh negeri. Kemudian Abu Bakar adalah qadhi sekaligus juga gubernur di kota Madinah, wafat pada tahun 120 Hijriyah. Kemudian diberi izin juga untuk Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri, iaitu guru kepada Imam Malik, Ibnu Shihab Az-Zuhri, yang mana ia juga diizinkan untuk menulis hadis Nabi SAW. Ini secara rasmi kitab. Catatan dah ada pada zaman Nabi. Sini rasmi kitab. Maka setelah itu barulah ulama-ulama pun mengarang kitab hadis banyak, sampailah pada hari ini hadis-hadis Nabi SAW. Adapun para penulis ilmu kitab, tengok dia tulis di situ. Para penulis ilmu kitab adalah generasi pertama daripada zaman Urwah bin Zubair, zaman tabi'in. Urwah bin Zubair bin Awwam yang wafat pada tahun 92 Hijriyah. Kemudian Aban bin Uthman bin Affan, cucu Sayyidina anak Sayyidina Uthman, yang menulis kitab sirah juga, itu wafat pada tahun 105 Hijriyah. Kemudian Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, kalau kita baca sirah para nabi, sirah orang-orang terdahulu, kalau dalam tafsir-tafsir yang menceritakan tentang sirah-sirah nabi-nabi terdahulu, antara nama yang akan banyak kita jumpa adalah nama Wahab bin Munabbih, satu orang ulama tabi'in yang alim dalam ilmu sirah. Bukannya sirah Nabi kita saja, sirah seluruh Nabi-Nabi terdahulu. Jadi kalau nak dengar cerita detail-detail para Nabi, boleh tengok dalam Wahab bin Munabbih. Maka antaranya diceritakan tentang sirah Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim ini waktu kecil membesarnya sama dengan Nabi Musa, bukan satu zaman. Maksudnya Raja Namrud pada zaman Nabi Ibrahim ini, dia membunuh seluruh kanak-kanak lelaki yang hidup pada zaman tersebut. Yang lahir semua dibunuh. Jadi ibu dia menyelamatkan dia, meletakkan dia di dalam gua, kemudian dia disusukan oleh kijang. Panjang cerita dia lah. Sejarah hidup Nabi Ibrahim diceritakan oleh Wahab bin Munabbih. Kemudian Syurahbil bin Sa'ad, wafat pada tahun 123 Hijriyah. Kemudian Ibnu Shihab Az-Zuhri, wafat pada tahun 124 Hijriyah, orang yang menulis ilmu hadis tadi, Ibnu Shihab Az-Zuhri. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm 136. Ini semua ulama-ulama sirah. Akan tetapi kitab-kitab mereka hilang. Kitab-kitab mereka ditelan zaman. Tidak ada yang tersisa daripada kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama tabi'in ini. Kemudian barulah generasi selepas mereka, tabi'in dan seterusnya, antaranya Musa bin Uqbah, kemudian Ma'mar bin Rashid, kemudian Muhammad ibnu Ishaq. Maka Muhammad ibnu Ishaq ni antara ulama hadis
Yang juga dalam, kalau baca riwayat hadis banyak nama Muhammad ibn Ishaq. Kalau baca sirah pun banyak Muhammad ibn Ishaq juga. Antara orang yang alim. Dia tulis di sini, kalau kita tengok muka surat 10, ada dia tulis cerita Ibnu Ishaq dalam ta'liq nombor 1. Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Khair. Tak apalah tu, boleh baca sendiri nanti. Kemudian yang seterusnya adalah generasi yang berikutnya adalah Ziyad al-Bukai, kemudian Al-Waqidi, pengarang kitab Al-Maghazi, kemudian Ibnu Hisham, kemudian Muhammad bin Sa'ad, penulis kitab Tabaqat yang menjadi rujukan utama di dalam ilmu sirah. Kemudian antara kitab sirah yang terkenal selain daripada kitab Tabaqat tersebut adalah kitab sirah Ibnu Hisham. Antara kitab yang menjadi rujukan utama dalam ilmu sirah adalah kitab Ibnu Hisham. Siapa Ibnu Hisham? Dia tulis di sini, Ibnu Hisham adalah Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham bin Ayyub al-Himyari, yang tumbuh dewasa di kota Basrah, kemudian berhijrah ke Mesir dan tinggal bersama Imam Asy-Syafi'i, satu zaman dengan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian keduanya mengubah banyak syair Arab, dan selain menyusun tahzib terhadap kitab sirah Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham juga menulis kitab yang bertutun tentang nasab orang Himyar dan raja-raja, juga sebuah kitab yang berisi penjelasan syair-syair asing yang termasuk dalam berbagai kitab sirah. Wafat di Fustat pada tahun 218 Hijriyah. Ibnu Hisham, Abdul Malik bin Hisham, antara ulama yang alim di dalam bidang sirah yang menjadi rujukan sampai sekarang yang ada di tangan kita. Kemudian ada banyak penulisan-penulisan tentang siapa Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dan sebagainya, boleh kita rujuk tu, tak apalah, boleh baca sendiri nanti. Kemudian kita masuk kepada nasab Nabi SAW. Pada muka surat 15, muka surat 15. Senang, ada buku. Ni masjid pertama lah saya belajar, saya bacakan kitab Ibnu Hisham ni, ada kitab. Yang lain semua dengar je biasanya. Cuma nanti jangan ni pelik, sebab biasa saya punya sebahagian syarah ataupun penerangan di dalam sebuah peristiwa saya rujuk di dalam banyak kitab. Jadi kadang-kadang dalam kitab Ibnu Hisham dituliskan secara ringkasnya, kerana asal kitab Ibnu Hisham itu di dalam bahasa Arab, dan asal penulisan kitab Ibnu Hisham ini disusun secara riwayat sahaja, bukan satu cerita yang panjang. Dia cerita macam ni riwayat, kemudian riwayat, cerita tentang kata kelahiran Nabi, riwayat. Kemudian Nabi tumbuh besar, riwayat. Nabi diutuskan jadi rasul, riwayat. Dia begitu, bukan satu jalan cerita sampai habis. Itu asal kitab dia. Kemudian kerana itu yang ada di tangan kita dia panggil tahzib. Itu lebih kurang macam ringkasan lah. Kitab ringkasan, dijadikan satu jalan cerita, terus senang bagi kita untuk baca. Tak ada disebutkan riwayat, siapa perawi dia dan sebagainya, akan jadi pening kita nak baca. Jadi kitab yang ada di tangan kita ni diterjemahkan dan diringkaskan supaya dia jadi satu jalan cerita mudah bagi dia. Kerana itu kadang-kadang dalam syarah-syarah saya akan ada sikit keluar daripada kitab ni untuk lebih menjelaskan lah. Sebab kalau saya sekadar baca, boleh baca sendiri je lah, macam tu tak jadi mengajar lah. Jadi ada sedikit penerangan-penerangan insya-Allah untuk kita lebih memahami di dalam sebuah kisah tersebut. Baik, maka Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham menyebutkan ini adalah kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nidar bin Kinanah bin Mudrikah bin Huzaimah bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nidar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, kemudian bin Udad ataupun bin Ad bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam bin Tayrah ataupun Tarikh bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falakh bin Aybar bin Shalakh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamk bin Matushalakh bin Akhnun, yang mana Akhnun ini diduga adalah Nabi Idris alaihi salam, bin Yar bin Mahlail
bin Qainan bin Yanish bin Syith alaihi salam bin Adam alaihi salam. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau tak salah saya ada tinggal satu nama dalam penulisan ni rasanya. Bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ka'ab. Di situ ada tertinggal Ka'ab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Dia ada tertinggal, bukan dia kata khilaf, tidak khilaf, ni tersalah tulis, tersalah cetak. Dia tidak ada khilaf di situ. Semua nasab Nabi sampai ke Adnan adalah nasab yang sahih yang disebutkan di dalam hadis. Nasab Nabi sampai kepada Adnan adalah nasab yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sampai kepada Adnan bin Adad ataupun bin Udad bin Ud. Adapun kata Nabi, kalau ada yang membuat bin lebih daripada Adnan, kadzaban nasabun, iaitu ahli-ahli nasab tersebut telah melakukan penipuan. Pun begitu bukan bererti tidak boleh dibinkan, cumanya tidak sahih. Kalau dia kata ini adalah yang paling betul, tidak. Tapi tidaklah sampai menutup pintu ijtihad dalam membahaskan nasab Nabi sampai kepada Nabi Adam AS. Maka nasab yang sahih adalah sampai Adnan bin Udad. Kemudian nasab daripada Adnan sampai kepada Ibrahim adalah nasab khilaf dia panggil. Berarti boleh jadi begini, boleh jadi begitu. Ada yang kata begini, ada yang kata begitu. Dalam kitab ni penulisannya begini, dalam kitab ini tulisannya begini. Berarti ada sedikit khilaf ulama bin ini ke bin ini. Tak sahih lah, tapi boleh saja dengan ijtihad para ulama masing-masing. Sampai kepada Ibrahim, adapun keturunan Ismail bin Ibrahim itu sahih. Ismail bin Ibrahim itu memang Nabi sebutkan dia keturunan Ismail bin Ibrahim. Cuma antara keduanya. Kemudian nasab daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam dia panggil nasab yang tidak sahih. Itu nasab yang tidak jelas. Memang tidak ada riwayat yang jelas menceritakan. Hanya ikhtiar para ulama yang mengkaji sirah-sirah umat-umat, maka dia menjalankan satu garisan perjalanan nasab Nabi SAW mengikut ijtihad mereka. Berarti kita tidaklah sampai mempercayainya dengan yakin, namun tak menjadi kesalahan untuk kita menerimanya ataupun untuk menolaknya. Jadi tak perlu sampai gaduh-gaduh. Adapun sampai Adnan sahih, cuma tadi tertinggal nama Ka'ab saja, Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Maka sedikit bila kita nak menyentuh tentang riwayat hidup Nabi SAW, nak masuk cerita dah ni, nak masuk cerita dah. Dah berapa kali pergi kuliah tak cerita-cerita ni, nak cerita dah ni. Sebelum kita menceritakan kisah hidup Nabi SAW, kita cerita sedikit kisah hidup Nabi Ibrahim AS secara ringkas insya-Allah. Kenapa? Kerana Nabi kita SAW dilahirkan di bumi Mekah. Sedangkan bumi Mekah suatu ketika dahulu adalah padang pasir yang tandus. Dan juga bumi Mekah tidak ada penghuni, berarti tidak ada bangsanya. Orang Arab bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Orang Arab silam mereka adalah orang-orang yang duduk di negeri Yaman. Maka bangsa Arab yang asli itu di bumi Yaman, yang bertutur dalam bahasa Arab itu di bumi Yaman. Bumi Mekah ketika itu belum ada penghuninya. Hanya sahaja di dalam peristiwa Nabi Ibrahim AS membawa anaknya Nabi Ismail duduk di situ. Bagaimana cerita dia? Ceritanya Nabi Ibrahim AS, saya ringkas ya. Nabi Ibrahim AS yang tadi kita cerita waktu kecilnya dia duduk membesar di dalam gua sampai umur berapa tahun. Kemudian barulah setelah itu zaman pembunuhan dah habis, dikeluarkan oleh keluarganya. Kemudian Nabi Ibrahim AS dijaga oleh bapa saudaranya Tayrah, ataupun dijaga oleh bapa saudaranya Nahur. Kenapa Nahur? Bukan Nahur, Azar. Dalam Al-Quran menyebutkan wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, kenapa engkau menjadikan berhala sebagai sembahan? Jelas Al-Quran menyebutkan Azar sebagai ayah Nabi Ibrahim. Mengapa ulama kata Azar bukan ayah Nabi Ibrahim? Berani menentang Al-Quran ulama. Kerana dalam Al-Quran juga menyebutkan bahawasanya ayah Nabi Ismail adalah Ya'qub. Sedangkan jalur nasabnya lain, Ya'qub dan sebagainya daripada nasab Nabi Ishaq. Jalur nasab Nabi Ya'qub kepada jalur Nabi Ismail. Sedangkan mereka punya nasab jalur berbeza. Kerana menunjukkan orang Arab ini menghukumkan ayah dan juga ayah saudara ini dengan panggilan ayah. Sebagaimana orang Melayu menyebutkan semua orang yang lebih tua dengan pakcik. Dan semua orang yang umur dekat yang lebih tua dipanggil dengan abang. Itu orang Melayu.
Siapa pun yang tua daripada kita, kita panggil dia abang. Abang, saya abang. Abang, mana abang? Bukan abang kita pun. Begitu juga dengan pakcik-pakcik, sihat, apa khabar pakcik? Bukan pakcik kita, bukan adik beradik ayah kita, bukan adik beradik ibu kita. Itu kita punya adat. Orang Arab juga begitu. Ketika mana satu orang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah ayahku? Ayah kamu di dalam neraka. Kemudian lelaki tersebut pergi, Nabi panggil balik. Nabi kata, ayahku dan ayahmu dalam neraka. Maka sebahagian orang berpendapat ayah Nabi masuk neraka dengan hadis tersebut. Ayah Nabi yang Nabi panggil ayah. Siapa lelaki yang Nabi bagi ayah? Nabi mana pernah duduk dengan ayah dia? Nabi lahir, ayah dia dah tak ada. Orang yang dipanggil ayah oleh Rasulullah adalah bapa saudaranya Abu Talib. Orang yang dipanggil ibu adalah Fatimah bintu As'ad, isteri kepada Abu Talib. Yang ketika mana wafatnya Fatimah bintu As'ad di Madinah, kata Nabi, anti ummi ba'da ummi. Engkaulah ibuku setelah ibuku. Yang dipanggil ummi. Yang Abu Talib dipanggil dengan abi. Abi wa abuka finnar. Yang sedia maklum, kita ahli sunnah wal jamaah berpegangan bahawasanya Abu Talib tidak Islam. Walaupun ada pendapat yang kata keislamannya, tapi kuat pendapat kita, muktamad adalah dianya tidak Islam. Abi wa abuka finnar, bukan ayah Nabi yang betul-betul. Kerana ashabul fatrah itu, iaitu orang yang duduk pada zaman kekosongan Nabi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, jarak lebih kurang 4 ataupun 500 tahun, zaman tidak ada perutusan Nabi, dipanggil zaman ashabul fatrah, zaman fatrah. Zaman tersebut bahkan orang yang menyembah berhala pun tak dimasukkan dalam neraka. Apalagi orang yang tak beragama, apalagi orang yang beragama dengan Yahudi dan Nasrani, iaitu yang ketika itu belum menyimpang. Masih agama Yahudi yang asal, masih agama yang Nasrani yang asal, masih agama Nabi Ibrahim yang asal, sebagaimana Abdul Muttalib dan kaum Quraisy yang lain sebagai Bani Hashim, mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma ajaran semua Nabi-Nabi terdahulu terhapus dengan datangnya syariat Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang hari ini masih lagi baca kitab Taurat yang asal, masih beriman dengan Nabi Musa tanpa menyimpang menjadikan Tuhan 3 dan sebagainya, tetap saja mereka tertolak dan dihukumkan kafir. Sebab apa? Sebab agama yang diterima pada hari ini adalah agama Islam. Nabi SAW syariatnya menghapuskan seluruh syariat terdahulu. Maka ayah Nabi Ibrahim ini, kata ulama sirah, bukannya Azar, tetapi adalah Tayrah. Sebahagian kata adalah orang yang sama, nama yang berbeza. Cuma ahli sunnah kata Tayrah dengan Azar adalah orang yang berlainan. Tayrah ni dah meninggal dunia. Kemudian Nabi Ibrahim dijaga oleh Nahur. Nahur dijaga oleh Azar. Azar ini adalah pengikutnya Namrud, orang kanan Namrud, antara orang yang bekerja di istana, dan antara pekerjaannya adalah membuat berhala dan mengedarkan pada masyarakat ketika itu. Dia yang besarkan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim duduk dengan dia. Kerana para Nabi, ayah-ayah mereka tidak ada orang-orang kafir. Nabi kata, aku dilahirkan daripada sulbi yang terpilih daripada yang terpilih. Tidak akan ada gelaran terpilih melainkan untuk Islam, untuk orang Islam saja. Nabi beritahu semua ibu-ibu, ayah-ayah dia semuanya orang yang beriman dengan Allah. Bagaimana pula ayah Nabi Ibrahim orang kafir kalau begitu hadis Nabi? Jadi di banyak percanggahan. Kalau kita nak beriman Azar ini ayah Nabi Ibrahim, akan banyak percanggahan. Tapi kalau kita nak mengatakan bapa saudaranya, tidak bersalahan. Sebab bapa saudara masih digelar dengan ayah, tak bersalahan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan wa iz qala Ibrahim li abihi. Nabi Ibrahim mengatakan pada ayahnya Azar. Sebut nama Azar tu. Azar atattakhidhu asnaman aliha. Sampai ketika Nabi Ibrahim bertanya pada ayahnya, iaitu bapa saudara, atattakhidhu asnaman aliha? Kenapa buat berhala jadi Tuhan? Nabi Ibrahim masih kecil tapi pintar. Kenapa jadikan berhala sebagai Tuhan? Kan dia tak boleh menciptakan, tak boleh memberi kenyang, tak boleh menghidupkan, tak boleh mematikan, tak memberi manfaat, tak melihat, tak mendengar, tak berbicara. Dalam Al-Quran menyebutkan Allah Ta'ala beri perumpamaan zubab. Sudurima mathalun fastami'ulah. Dengar. Ketika mana lalat hinggap di hadapan berhala mereka, mengambil sesuatu makanan di hadapan berhala, bawa lari. Berhala boleh buat apa kalau lalat curi makanan dia? Kalau lalat curi makanan kita, kita boleh halau. Allah Ta'ala buat perumpamaan tentang kelemahan berhala. Bila mana lalat datang di hadapan berhala-berhala pada makanan hinggap, berhala tak boleh buat apa-apa. Nah, yang dianggap sebagai Tuhan tak boleh halau lalat pun. Dha'ufat talibu wal matlub. Yang meminta kepada berhala orang lemah, yang kena minta dengan yang meminta kepada berhala lemah, orang yang meminta lemah, yang kena minta pun lemah juga. Yang diakui sebagai Tuhan lemah, tak boleh halau lalat pun.
Perumpamaan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sindir. Du'afat talib wal matlub. Yang minta lemah, yang kena minta pun sama-sama lemah. Tapi jadi Tuhan. Nabi Ibrahim bertikai pada ayah dia. Tapi bergaduhlah anak beranak ni. Dan Nabi Ibrahim kena duduk dengan ayah dia. Dia perlu buat kerja, perlu khidmat. Bahkan antara khidmat yang disuruh adalah tolong jual berhala. Pergi keliling kampung, bawa beg, dalam tu ada patung-patung berhala, jual, pergi kampung-kampung. Nabi Ibrahim kena bekerja, menumpang rumah orang. Maka Nabi Ibrahim pun pusing kampung, berjualan. Siapa yang nak beli Tuhan? Ada mata tak boleh melihat, ada telinga tak boleh mendengar, ada mulut tak boleh berbicara, tak memberi manfaat dan mudarat. Nabi Ibrahim akan pergi dengan jumlah patung yang sama, akan pulang dengan jumlah patung yang sama. Tak ada satu orang pun boleh. Menjegir je orang tengok. Sakit hati je orang, panas je. Sebab dia cakap benda betul. Tapi tak ada orang yang boleh nak menafikan. Nak marah tak boleh sebab benda betul. Tapi sakit hati sebab Tuhan dia orang. Tak boleh berbicara. Balik yang sama. Engkau ni Ibrahim, berjualan tak pernah laku. Macam mana laku hari ni kalau kita jual kereta? Siapa nak beli kereta saya? Enjin selalu mati, minyak selalu kering, minyak hitam selalu tak ada. Siapa nak beli? Siapa nak beli saya punya makanan, rasa masam, garam lebih, tak ada ni, cepat basi. Siapa nak beli? Orang akan buat promosi dengan harga barang-barang yang baik. Dia buat promosi, tak ada orang beli. Sampailah satu ketika diringkaskan cerita, ada perayaan menyambut berhala-berhala di negeri Abraha. Namrud ini. Bila mana orang-orang pergi berarak, mereka pergi perayaan, Nabi Ibrahim kata, faqala inni sakim. Penipuan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah menipu 3 kali dalam hidup dia. Pun begitu tak dianggap penipuan sebenarnya, cuma dia kata begitu. Yang pertama, aku pernah mengatakan inni sakim, aku sakit. Ketika mana ayahku suruh keluar pergi berarak sekali perayaan kaumku, aku kata aku sakit, tak nak keluar. Faqala inni sakim. Bila mana semua orang keluar, dia pergi kat gereja, pergi kat yang banyak-banyak patung-patung tu, dia ambil kapak, dia tebas semua sekali kepala. Clear. Tinggal satu yang paling besar, manat katanya besar. Dia ambil kapak, dia sarungkan dekat leher. Kemudian dia balik sambung tidur. Bila mana orang kampung dah habis perayaan, lepas tu singgah pula ke tempat Tuhan-Tuhan, sembahyang raya. Tadi berarak, sembahyang raya pula. Bila mana masuk dalam gereja tersebut, semua menjerit, semua takut, menjerit ketakutan, menggigil, istighfar, sembahyang taubat semua. Sebab apa? Sebab tengok Tuhan dibinasakan. Tuhan dibinasakan. Siapa buat gini pada Tuhan kami? Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa buat begini pada Tuhan kami? Dalam Quran cerita. Buat Tuhan, macam mana orang boleh binasakan Tuhan? Mereka Tuhan. Tuhan tu membinasakan. Bagaimana Tuhan boleh dibinasakan? Tapi kerana terlalu taksub. Kerana itu akal, kalau tak diisi dengan ilmu, akan diisi dengan ketaksuban. Kena ingat tuan. Akal kita kalau tak diisi dengan ilmu, dia akan diisi dengan taksub. Kita akan mudah beria dengan sesuatu benda yang kita tak tahu sebab tak ada ilmu. Tahu dah, macam mana berhala boleh tak ada kepala Tuhan? Macam mana Tuhan boleh kalah dengan satu makhluk? Man fa'ala hadza bi alatina. Maka kata mereka, inni sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kita dengar satu orang pemuda yang orang biasa sebut nama dia Ibrahim. Mereka tahu dalam kampung ni Ibrahim dia yang suka sebut buruk-buruk pasal Tuhan, sebab dia menjaga mengata ke Tuhan. Tak boleh lihat lah, tak boleh bercakap lah. Maka bawa kepada ni. Maka bila mana dia bawa dalam juzuk 17 tu menceritakan, bila mana dia bawa Nabi Ibrahim, dia tanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Adakah engkau yang melakukan ini pada Tuhan kami wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim kata apa? Qala bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Yang melakukan adalah ini, yang paling besar, sebab ada kapak kat leher dia. Fas'alu, tanya dia, in kanu yantikun, kalau dia boleh bercakap lah. Maka semua tunduk dengan kepala. Tapi kerana tak nak kalah, jadi akhirnya mereka ajak semua kaum mereka untuk kita kumpulkan kayu api, kita bakar Nabi Ibrahim. Namrud keluar ke arahan dan diikuti oleh penduduk kampung. In kuntum fa'ilin. Apa kata ayat mereka dalam sambungan ayat tadi? Mereka ajak seluruh penduduk kampung, kemudian buktikan mereka punya kecintaan kepada Tuhan mereka, kita kumpulkan kayu api. Maka mereka mengumpulkan kayu api. Dalam sebahagian kitab sirah menyebutkan selama 2 bulan. Hampir 2 bulan kumpul kayu api. Satu orang nenek yang jalan tua bongkok, belakang ni bawa beberapa keping kayu sebagai bukti kecintaan pengorbanan terhadap Tuhan. Nak jadi bukti yang aku ni memperjuangkan hak Tuhan, bawa juga kayu jalan tunduk tu. Heret juga nak kumpul kayu api untuk membakar Nabi Ibrahim. Sampai kayu api tersebut dikumpulkan setinggi gunung.
Dan bila mana api itu dinyalakan, yang mana peristiwa ini berlaku di sekitar lebih kurang di Palestin, namun api tersebut boleh dirasakan bahangnya sampai ke Syam, sampai ke belah Mesir, belah sana tu. Jauh, walaupun Palestin dengan Mesir sebelah-sebelah, tapi negeri yang berlainan, negara berlainan, boleh rasa bahang panasnya, kerana api yang mereka nyalakan selama 40 hari itu terlalu besar. Maka bila mana api dah menyala, nak lempar Nabi Ibrahim tak lepas sebab panas. Bagaimana datang satu orang lelaki, ada kata dia satu orang lelaki daripada bangsa sekian-sekian. Sebahagian riwayat kata ianya adalah iblis yang menyamar jadi manusia, mengajarkan cara membuat lestik. Dalam hadis menyebutkan tentang larangan bermain lestik. Bahkan ada sahabat sampai tak nak bercakap dengan anak dia, sebab dia dah pesan ke anak dia jangan main lestik, tapi masih main lestik. Maka dia buatkan satu lestik, diajarkan oleh iblis, sebagian riwayat beritahu. Tarik, lempar dalam api. Orang-orang daripada negeri tersebut semua kosong, keluar daripada negeri tersebut sebab panas. Tak ada orang yang sanggup duduk di bumi Palestin ketika itu. Semuanya keluar. Kemudian sebahagian duduk dalam gunung, duduk ada rumah bawah tanah, duduk dalam tanah sebab terlalu panas. Bila mana mereka lestik, masuk Nabi Ibrahim AS. Bila mana Nabi Ibrahim nak dimasukkan dalam api, para malaikat ni gempar, mengadu pada Allah. Allah kata tunggu munajat daripada Nabi Ibrahim. Kalau dia minta tolong, aku tolong. Ini insya-Allah. Cerita panjang lagi. Sirah memang macam itulah. Memang biasa kalau saya ngajar sirah kuliah maghrib ni, memang cerita dia gantung lah cerita ni. Kena tunggu bulan depan pula. Sebab waktu Isyak dah masuk. Tak apa, kita sambung sikit lagi boleh. Sebab ni masjid sementara, boleh lebih kot. Baik. Kemudian setelah itu para malaikat mengadu pada Allah tentang nabinya yang akan dibakar ni. Allah Ta'ala kata tunggu munajat daripada Nabi Ibrahim. Maka Jibril AS turun kepada Nabi Ibrahim. Ada apa-apa hajatmu wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, kalau engkau, tidak. Kalau engkau tempat aku minta hajat, tidak. Walaupun malaikat kita, kalau malaikat turun, oh wali ya saya, malaikat turun. Kalau engkau, tidak. Amma antalah. Kalau aku hanya ada hajat pada Allah sahaja. Dan Allah Ta'ala yang akan membantu aku. Tapi kalau minta tolong pada kau, tidak. Pun hari itu Nabi Ibrahim tak minta tolong. Kerana apa? Kerana redha dengan ketentuan Allah. Hanya sahaja dia berdoa, Allahumma anta ilahum fis sama' wa ana wahidun fil ard na'buduka. Macam mana ayat dia dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang satu di atas, sedangkan aku sendirian di bumi menyembahmu. Dia beri ayat gitu pendek, dia tak berdoa panjang. Ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang satu di atas, sedangkan aku sendirian di bumi menyembahmu. Kenapa semua orang benci dia, semua orang mengata dia, semua orang tangkap dia, semua orang pukul dia, semua orang hina dia, bahkan semua orang sepakat untuk bunuh dia. Ya Allah, engkau Tuhan yang satu di atas, aku di bumi sendiri yang menyembahmu. Maka Allah Ta'ala turunkan dua malaikat, yang mana dua malaikat ini menyambut Nabi Ibrahim. Bila mana dia lestik, mereka kembangkan sayap mereka menyambut jatuhnya Nabi Ibrahim. Sebab bila mana jatuh dalam api, dibentangkan permaidani daripada sutera untuk Nabi Ibrahim AS. Kemudian ditumbuhkan pohon delima dan dialirkan mata air di dalam api tersebut. Dan peristiwa ini disaksikan oleh seluruh penduduk, ratusan ribu penduduk termasuk Namrud sendiri melihat peristiwa ini. Nabi Ibrahim disambut oleh para malaikat, dan Nabi Ibrahim duduk dalam api, hanya terbakar talinya sahaja. Yang lain semua tak terjejas. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim. Kata ulama, kalau seandainya Allah SWT tak menyebutkan sejahtera, ya narukuni bardan wa salaman, sejuk dan sejahtera, kalau tak disebutkan kesejahteraan terhadap Nabi Ibrahim, terhadap api tersebut, nescaya Nabi Ibrahim akan mati kesejukan di dalam api. Nabi Ibrahim mati kesejukan di dalam api. Kerana Allah SWT menjadikan dunia dengan asbab, api dijadikan panas. Pun begitu Allah Ta'ala boleh jadikan api tidak panas, dan Allah boleh menjadikan api itu sejuk. Kerana dia adalah Allah, memiliki segala kekuasaan di atas muka bumi. Kalau tak disebutkan keselamatan, Nabi Ibrahim mati kesejukan dalam api, maka api tersebut menjadi sejahtera dan sejuk. Tetapi ala Ibrahim, Nabi Ibrahim sahaja. Orang lain kalau masuk terbakar. Maka adalah binatang-binatang mengurumuni api tersebut. Antaranya disebutkan dari riwayat, seekor cicak ataupun mengkarung pergi kat tepi api tu, ditiup, tak ada apa yang pula. Binatang lain pun tengok dah, kenapa tiup?
seekor burung kecil terbang berhampiran dengan api dengan membawa air di paruhnya, dijatuhkan setitik atas api yang setinggi gunung. Maka binatang lain kata, kau buat apa? Padamkan api. Api besar gunung, bawa air besar paruh, mana nak padam api? Setidak-tidaknya nanti di hadapan Allah, kalau aku ditanya ketika mana Nabi dibakar di dalam api, apa tugasmu untuk mempertahankan Nabi tersebut? Aku ada jawapan. Kalau nanti ditanya di hadapan Allah ketika mana umat ini hancur, apa peranan kita sebagai orang Islam untuk mempertahankan agama ini? Kita ada jawapan. Maka perkembangkanlah, berdakwahlah, belajarlah ilmu walaupun sedikit untuk kita mempertahankan akidah umat pada zaman ini. Maka pada akhirnya 40 hari api tersebut pun terpadam dan menjadi sejuk. Bahkan sebagian riwayat kata api tersebut bila mana keringnya menjadi air. Dalam air tersebut ada sejenis ikan yang hidup. Kalau kita pergi kat bumi sana, belah Syam sana, ada satu kolam dipanggil kolam Ibrahim. Dalam tu ada sejenis ikan, sampai sekarang masih ada. Ikan tu kalau dipindah ke kolam lain, dia mati. Dia cuma boleh hidup dalam air tu saja. Dan air tu terhasil daripada keringnya, terpadamnya api yang sejuk tersebut berubah menjadi air. Kemudian penduduk negeri tersebut, mereka telah disumpah tak boleh nyalakan api selama beberapa bulan. Ketika mana mereka membakar Nabi Ibrahim, seluruh api dilaknat ketika itu. Tak ada api yang boleh nyala. Pakai mancis, pakai apa, semua tak menyala. Maka penduduk di negeri sana, mereka tahu cara nak memasak daging tanpa menggunakan api. Dan sekarang masih ada. Saya tengok ni dan jejak Rasul. Dia pergi kat situ, dia cerita tentang kolam Ibrahim tersebut. Dan juga penduduk sana, mereka boleh masak daging, masak tapi tak guna api. Dia ada kaedah guna cara tanah dan sebagainya. Sebab mereka pernah dulu dihukum, penduduk mereka tak boleh nak nyalakan api sebab mereka membakar Nabi Ibrahim. Maka dalam peristiwa ini, sebanyak penduduk yang beriman dengan Allah. Ramai yang mengikuti Nabi Ibrahim AS. Salah seorangnya adalah Siti Hajar. Salah seorangnya adalah Siti Sarah. Menjadi isteri Nabi Ibrahim AS dan ikut Nabi Ibrahim untuk berhijrah daripada negeri tersebut. Dihalau oleh Namrud kerana membawa fitnah kepada penduduk itu sampai semua masuk Islam, meninggalkan ajaran Namrud. Maka mengembaralah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah negeri ke negeri sampailah dimasuk ke Mesir dan dihadiahkan Siti Hajar, yang nanti mereka akan dimasukkan ke Mekah, dihalau kerana mentaati perintah Allah. Yang kisah detailnya kita ceritakan nanti pula lah. Bagaimana perjalanan hidup Nabi Ibrahim AS sampailah dia tiba di bumi Mekah bersama dengan anaknya, yang nanti anak keturunan tersebut didoakan oleh Nabi Ibrahim AS semoga Allah SWT menjadikan daripada zuriat anaknya nanti Nabi yang membacakan ayat Al-Quran, yatluna ayati wa yuzakkihim. Ada dalam juz 1 menyebutkan. Yang mana kisah ni insya-Allah kita ceritakan pada minggu hadapan, memandangkan masa yang dah habis. Wallahu a'lam. Moga Allah SWT berikan kebaikan dalam pembacaan sirah Nabi SAW ini. Allah Ta'ala turunkan rahmat, yang dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, Allah SWT melihara kita daripada segala wabak, daripada segala musibah. Yang mana sakit Allah Ta'ala sembuhkan. Dan moga dengan keberkatan majlis ilmu ini juga Allah Ta'ala mengangkat segala wabak dan musibah daripada negeri kita dan negeri kaum muslimin umumnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.